Tiada laporan kesan serius libatkan vaksin kanak-kanak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Kamal Firmansyah Kamaluddin. Ini berita tengah malam. Tiada laporan mengenai kesan serius terhadap kanak-kanak selepas mengambil suntikan vaksin COVID-19 setakat ini. Hanya satu laporan membabitkan masalah asma diterima dan kanak-kanak berkenaan kembali sembuh selepas menerima rawatan di hospital. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali berkata, setakat semalam 57 laporan gejala ringan diterima dalam laporan MySejahtera menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids yang bermula 3 Februari lepas. Yang ringan maknanya ada demam sikit, lengur-lengur, pening-pening, lepas tu ada kadang ada bengkak, ada sakit sikit, ada merah-merah sikit. Semua tu berhabis dalam 1 hari atau 2 hari saja. Dan tidak serius. Dan ada satu yang ditakrifkan sebagai serius, iaitu seorang kanak-kanak yang mendapat apa yang dikatakan exacerbation of asthma. Bermakna dia dah memang ada asma. Kita pun tak tahulah lepas suntikan ni dikatakan dia dapat attack asma tu. Jadi pihak hospital memberi rawatan dan dia sembuhlah. Setakat semalam, lebih 500 atau hampir 16% populasi kanak-kanak berusia 5 hingga 11 tahun di negara ini sudah menerima dos pertama vaksin COVID-19 melalui PIC Kids. Ia menunjukkan peningkatan sebanyak 1.5% setiap hari. Bekalan kit ujian pantas RTK antigen COVID-19 keluaran Perbadanan Bioteknologi Melaka akan dipasarkan hujung Februari ini. Ini bakal menampung keperluan kit ujian terbabit di negeri itu. Exco Kesihatan dan Antidadah Negeri, Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, kit ujian berkenaan sudah mendapat kelulusan pihak berkuasa peranti perubatan MDA dan akan dijual dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasaran. Jadi Biotech telah mengambil tugas, mengambil tanggungjawab. Saliva test kit itu telah dibawa ke Malaysia dan kita dah dapat kelulusan dan insyaAllah dalam masa terdekat kerajaan negeri melalui bioteknologi, Biotech Melaka akan keluarkan kit test. Maksudnya kita akan jual kit test dengan harga yang murah. Seperti mana dalam manifesto kita sebelum ini. Tambah beliau, Melaka menyasarkan 50% kanak-kanak yang layak di negeri ini sudah menerima dos pertama vaksin COVID-19 pada pertengahan Mac depan. PDRM akan meningkatkan pemantauan di destinasi pelancongan tumpuan pengunjung di seluruh Pahang berikutan peningkatan kes COVID-19. Ketua Polis Negeri Datuk Ramli Muhammad Yusof memaklumkan pemantauan akan dibuat bagi memastikan setiap pengunjung mematuhi SOP yang ditetapkan. Sebab itu kita kena ada, kata orang, striking the balance lah. Kita mesti mengimbangi antara keduanya. Of course kita tidak boleh terlampau menahan orang untuk keluar kerana hak mereka dan keadaan pun membenarkan mereka untuk keluar. So kalau begitu keadaannya, polislah yang perlu lebih mengambil tindakan yang proaktif, sama ada secara rawak dan sebagainya untuk menentukan bahawa pematuhan itu dibuat. Jelas beliau, jeti Tanjung Gemuk Rompin ke Pulau Tioman antara lokasi yang menempatkan anggota polis bagi operasi pemantauan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Johor telah memeriksa 24 daripada 56 premis pusat penamaan calon bagi PRU Dewan Negeri Johor. Baki 32 premis akan selesai diperiksa selewat-lewatnya Jumaat 25 Februari ini.
Pengarah JBPM Negeri Datuk Yahya Madis memaklumkan pemeriksaan premis itu melibatkan laluan kecemasan, alat pemadaman kebakaran serta sistem pencahayaan dalam bangunan. Sepanjang pemeriksaan mendapati terdapat beberapa premis yang memerlukan penyelenggaraan menjelang hari penamaan calon. Ada juga bangunan-bangunan yang seperti lampu kecemasan keluar tidak menyala dan pam tidak diselenggara. Jadi ini tujuan kita untuk pastikan perkara-perkara ini diambil tindakan segeralah untuk tuan punya bangunan ini. JBPM juga akan menjalankan pemeriksaan keselamatan di 1096 pusat pengundi yang digunakan pada 12 Mac nanti. JBPM juga sedia menjalankan kerja-kerja sanitasi awam sekiranya mendapat permohonan daripada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Sementara itu, 308 pegawai dan anggota polis Melaka akan dihantar bertugas sepanjang PRU Dewan Negeri Johor berlangsung. Menurut Ketua Polis Melaka, Datuk Abdul Majid Muhammad Ali, ia bagi membantu pihak polis Johor menjalankan tugas pada ketika itu. Aset kita ada hantar, terutama kita punya unit LSF jika Johor perlukan dan juga trafik. Dan kita juga bersedia untuk menambah lebih kurang lagi 70 anggota jika diperlukan oleh Johor. Kita reserve lagi. Kita dah hantar 308, tapi demi semangat setia kawan pasukan polis ni, kita ada sedia lagi 70 keanggotaan untuk kita reservekan. Maknanya kalau jadi apa-apa dekat Johor tu, kita ada lagi 70 reserve untuk kita hantar ke Johor. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis perasmian Balai Polis Bemban di Jasin. Kementerian Kesihatan kini dalam proses akhir untuk memuktamadkan SOP bagi pembukaan sempadan negara bagi mendapat persetujuan Jemaah Menteri. Menurut Pengerusi Majlis Pemulihan Negara MPN, Tan Sri Muhyiddin Yassin, pengumuman mengenai pembukaan sempadan negara bakal dibuat dalam masa terdekat dan berharap ia dapat dilaksanakan segera. Lagi cepat dibuka bagi saya adalah amat baik untuk pemulihan ekonomi negara. Jadi saya harap pengumuman ini akan dibuat dalam tempoh yang tidak berapa lama lagi, tarikh sebenarnya, dan kita tunggu sajalah. Selain sektor pelancongan, sektor pendidikan dan pelancongan kesihatan antara yang terkesan dengan penutupan sempadan. Tan Sri Muhyiddin berkata walaupun terdapat peningkatan kes positif COVID-19 serta bilangan kemasukan ke wad hospital, namun strategi program imunisasi COVID-19 kebangsaan serta pemberian dos penggala memberi perlindungan daripada jangkitan yang lebih teruk. Mesyuarat Majlis Pemulihan Negara MPN yang ketiga bagi tahun 2022 membincangkan strategi Pelan Pemulihan Negara 2.0 PPN 2.0. Pengerusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata PPN 2.0 akan disiapkan segera untuk pertimbangan kerajaan. Proses pemulihan negara telah menunjukkan perkembangan positif apabila keluaran dalam negara kasar KDNK mencatatkan pertumbuhan sebanyak 3.1% dalam tahun 2021 berbanding penguncupan 5.6% tahun 2020. Peralihan ke semua negeri ke fasa 4 di bawah Pelan Pemulihan Negara PPN terus menyumbangkan penguncupan kadar pengangguran kepada 4.2%. Pembukaan sektor ekonomi secara selamat dan teratur juga melihat perdagangan luar mencecah lebih 2 trilion ringgit dengan nilai kemasukan bersih FDI melebihi 50 bilion ringgit. Namun begitu, prestasi sektoral untuk tahun 2020 secara keseluruhan berada pada paras yang lebih rendah berbanding tahun pra-pandemik 2019. Subsektor kritikal seperti penginapan, makanan, minuman juga masih berada di bawah paras pra-pandemik. Kerajaan dalam usaha menyediakan perancangan komprehensif bagi menambah baik pelabuhan sedia ada
sehingga tahun 2062. Menurut Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, tumpuan kerajaan ketika ini adalah untuk meningkatkan potensi dan infrastruktur pelabuhan berbanding mewujudkan pelabuhan baru. Ini adalah potensi yang besar, ya, Port Klang. Dan melihat kedalaman air yang ada, dan kita akan melihat semua potensi yang ada, kita akan melakukan yang terbaik, mengoptimalkan penggunaan dan juga dari segi tanah-tanah di sebelahnya, macam mana kita nak bangun sebagai sokongan kepada pelabuhan. Ya, ini adalah merupakan satu perencanaan yang sangat teratur, sistematik dan perlu melibatkan semua pihak, kerajaan pusat, kerajaan negeri dan sebagainya. Tambah beliau, Pelabuhan Klang mencatatkan prestasi terbaik sepanjang penubuhannya dengan merekodkan 13.64 juta unit bersamaan 20 kaki TEU kontena pada tahun lalu. Manakala Pelabuhan Tanjung Pelepas capai 11.2 juta TEU, iaitu peningkatan sebanyak 14%. Bertemu kembali. Kertas kerja Memorandum Persefahaman MOU berhubung pengambilan dan penempatan pembantu rumah warga Indonesia akan dibawa ke Kabinet esok. MOU berkenaan antaranya menyentuh mengenai isu pengambilan dan perlindungan pekerja domestik Indonesia. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata, hasil perbincangan kedua-dua negara semalam, semua isu berkaitan telah diperhalusi dan diselesai secara berhemah. Respon memang bagus, cuma kita ada beberapa isu yang perlu diatasi. Yang pertama adalah gaji minimum, yang kedua dari segi skop kerja, dan yang ketiga menggunakan sistem yang sah. Ketiga-tiga ini kita telah bersetuju dan saya akan bawa ke Kabinet esok. Kalau Kabinet dah setuju, kita akan dipanjangkan ke Jakarta untuk menentukan tarikh menandatangani. Sebelum ini, Duta Besar Indonesia ke Malaysia, Hermono berkata, Indonesia amat komited MOU itu perlu dilaksanakan sepenuhnya sebelum ia dimeterai. Kawasan sempadan Malaysia-Thailand di Kelantan kini menjadi tumpuan aktiviti penyeludupan pendatang asing tanpa izin parti, khususnya dari Myanmar. Sejak Januari hingga semalam, seramai 162 parti telah ditahan kerana memasuki negara ini tanpa dokumen yang sah. Saya cuba mendapatkan maklumat daripada pihak Thailand melalui cawangan khas kita. Macam mana, bagaimana dan berapa jumlah, why yang jadi Kelantan ni dah jadi laluan terbaru dan kita tidak mahu jadi trend besok. Isu dia bila kita dapat tangkap dia punya runner atau transporter ni biasanya orang bukan orang yang sebenar, dia ni tukang bawa saja. Menerusi Ops Wawasan di Markas Taktikal PGA Lubuk Stol Rantau Panjang, 5 parti warga negara Myanmar dan 2 warga negara China ditahan dalam 2 sekatan jalan raya. Terus ditahan 2 lelaki, seorang wanita dan kanak-kanak warga tempatan. Kesemua tahanan dan rampasan diserahkan kepada Ibu Pejabat Polis Daerah Tanah Merah untuk siasatan lanjut. Seorang lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Gua Musang atas tuduhan membunuh ibu tirinya di sebuah rumah di Kampung Batu Macang, Gua Musang, Kelantan. Kesalahan itu dilakukan kira-kira pukul 3.30 hingga 4.30 minit petang 16 Februari lalu. Mengikut pertuduhan, Abdul Aziz Abdullah, 33 tahun, didakwa membunuh ibu tirinya, Rahana Abdul Razak, 55 tahun. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman mati mandatori jika sabit kesalahan.
Mahkamah menetapkan 21 April depan untuk sebutan semula kes bagi menunggu laporan kimia dan hasil bedah siasat. Sebelum ini, media melaporkan seorang wanita mati dalam keadaan mengerikan dengan lehernya putus. Suspek telah menyerah diri di balai polis Bertam dan mengaku telah membunuh ibu tirinya menggunakan parang. Susulan kekecohan di perkarangan Jabatan Kecemasan Hospital Raja Pemaisuri Bainun HRPB Ipoh tengah malam Sabtu lalu. 3 lagi suspek ditahan menjadikannya seramai 4 tangkapan setakat ini. Ketua Polis Perak Datuk Mior Farid Al-Atrash Wahid berkata, ketiga-tiga individu berusia antara 18 hingga 21 tahun itu ditahan sekitar Ipoh antara pukul 7.45 petang hingga 11 malam Ahad lepas. Hasil ujian awal saringan air kencing mendapati kesemua mereka positif dadah jenis ganja. Kes disiasat di bawah Seksyen 147 Kanun Keseksaan. Ahad lepas, polis mengesan 6 lagi individu tempatan yang masih bebas selepas menahan seorang suspek berusia 24 tahun di perkarangan tempat letak kereta awam pada pukul 11.50 malam hari kejadian. Dua bot nelayan Kenka ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Zon Maritim Kuala Kurau akibat beroperasi secara haram. Kedua-dua bot berkenaan ditahan di kedudukan 8.5 dan 8.7 Batu Nautika Barat Daya Muara Kuala Kurau. Pengarah Zon Maritim Kuala Kurau, Komander Maritim Muhammad Syarin Liza Ghazali berkata, ketika ditahan, kedua-dua bot dikesan berada dalam keadaan mencurigakan dan sedang menjalankan aktiviti perikanan. Bot pertama dikendalikan 2 kru termasuk seorang tekong, manakala bot kedua dikendalikan seorang tekong sahaja. Pemeriksaan lanjut mendapati kesemua individu berusia lingkungan 57 hingga 65 tahun itu gagal membuktikan bahawa mereka merupakan pemilik bot tersebut. Kes disiasat mengikut Seksyen 8(B Akta Perikanan 1985. Seorang anggota APMM mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Khas Rasuah Butterworth atas 80 pertuduhan kes rasuah. Mengikut pertuduhan, Azmawi Zakaria, 47 tahun, didakwa menerima suapan berjumlah RM21,750 daripada seorang individu. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan antara 16 November 2017 hingga 30 Mei 2019 di bawah Seksyen 165 Kanun Keseksaan yang boleh membawa hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Hakim Zul Hazmi Abdullah membenarkan Azmawi diikat jamin sebanyak RM15,000 dengan seorang penjamin. Mahkamah tidak menetapkan tarikh sebutan semula kes. Susulan kes tersebut dipindahkan ke Mahkamah Alusta Kedah. Seorang pemandu lori surat khabar nyaris maut selepas kenderaan dipandu terperangkap di bawah jambatan runtuh. Kejadian berlaku di Tranum, berhampiran Tokong Cina Trust di Raub Pahang. Ketua Polis Daerah Raub, Superintendent Kama Azural Muhammad, mengesahkan kejadian berlaku kira-kira pukul 3 pagi menyaksikan lori dipandu pemandu berusia 30 tahun terperangkap ketika melalui jambatan berkenaan. Tambah beliau, pemandu berkenaan yang cedera dihantar ke Hospital Bentung untuk rawatan lanjut. Susulan itu, jalan berkenaan ditutup kedua-dua arah bagi semua jenis kenderaan dan siasatan awal mendapati kejadian dipercayai berlaku susulan hujan lebat. Ketagihan internet dan kawalan ibu bapa yang kurang efektif merupakan punca peningkatan risiko keselamatan siber terhadap generasi muda. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa, ia antara hasil dapatan kajian tanda aras tahap kesedaran keselamatan siber dalam kalangan murid sekolah dan ibu bapa 2021-2022. Saya difahamkan kadar ketagihan internet di Malaysia ini cukup tinggi berbanding dengan kebanyakan negara-negara yang lain. Sekali lagi, ketagihan itu mungkin bersifat positif. Bimbang juga kalau ketagihan itu adalah ketagihan yang dikaitkan dengan unsur-unsur negatif.
Justru beliau menggesa semua pihak meningkatkan kesedaran serta daya tahan generasi muda agar mereka mampu bertahan sewaktu berdepan ancaman siber. Beliau berucap menasmikan sambutan Hari Keselamatan Internet 2022 edisi Malaysia dan pelancaran laporan eksekutif Dapatan Kajian Berkenaan di Putrajaya. Malaysia tidak boleh bertindak secara unilateral dalam usaha pencarian pesawat hilang MH370 walaupun terdapat dakwaan petunjuk baharu mengenai lokasi pesawat itu. Menurut Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, sebarang misi pencarian perlu dibincangkan bersama kerajaan China dan Australia. Credible evidence must be found lah. Seperti mana yang kita gunakan. Okey, sekiranya terdapat credible evidence, bukti yang kukuh, maka kita tidak ada keberatan untuk nak teruskan. Ya, ini adalah persefahaman antara tiga buah negara. Tidak boleh ditentukan secara unilateral oleh Malaysia. There's tripartite arrangement. Okay, the three countries they work together so hard. You know, any mission we have to discuss among the three countries. Kementerian Pengangkutan sebelum ini menyatakan kesediaannya untuk bekerjasama dengan Biro Keselamatan Pengangkutan Australia ATSB yang mendakwa terdapat petunjuk baharu dalam mengenal pasti lokasi MH370 yang hilang. Orang awam dan pihak berkepentingan disaran memberi maklum balas bagi pengubalan Akta Sewaan Kediaman. Konsultasi awam untuk cadangan pengubalan akta itu telah bermula hujung Januari lepas, bakal berakhir 28 Februari ini. Pandangan serta maklum balas boleh dikemukakan melalui menerusi portal UPC. Setakat ini 1,153 maklum balas telah diterima. Cadangan pengubalan Akta Sewaan Kediaman antara lain bertujuan menyediakan peruntukan perundangan khusus bagi melindungi hak pemilik kediaman dan penyewa. Selain mewujudkan institusi untuk penyelesaian pertikaian urus niaga sewaan kediaman. Sehingga kini tiada undang-undang khusus dalam mengawal selia aspek urus niaga dan perhubungan antara pemilik kediaman dan penyewa. Selepas digubal, Akta Sewaan Kediaman akan memberi kesan langsung kepada ramai pihak, terutama orang awam dan menambah baik ekosistem industri perumahan. Lebih 300 usahawan tempatan akan menampilkan pelbagai produk kraf tangan sempena Hari Kraf Kebangsaan HKK 2022. Selain usahawan kraf tangan pelbagai kaum dan etnik, penyertaan turut melibatkan usahawan muda. Jadi ini yang kita nak ketengahkan, bagaimana semua kaum ini yang boleh menyumbang kepada keindahan warna-warni Malaysia ini. Dan kita akan menganjurkan program ini untuk untuk mempamerkan produk-produk dan menggalakkan juga, dan pada masa yang sama kita nak mengiktirafkan mereka yang terlibat dalam seni kraft tangan ini supaya orang akan menjadi tergalak mereka rasa tergalak untuk juga terlibat, terutama sekali orang muda. HKK 2022 akan berlangsung di Kompleks Kraf Kuala Lumpur, Jalan Conley bermula esok sehingga 23 Mac ini dengan tema Kraf Mewarnai Keluarga Malaysia. HKK 2022 terus menyasarkan 30,000 pengunjung. Perkembangan semasa di segenap pelosok negara, liputan menyeluruh dari barat, utara, timur dan selatan. Juga paparan dari Sarawak dan Sabah. Berita wilayah setiap hari 5 petang, peka dan berwibawa.
Pendaki solo negara Khairil Aslan Abdul Rashid akan memulakan latihan beraltitud tinggi di pergunungan Spantek, Pakistan, Mei nanti. Ia sebagai persiapan sebelum memulakan projek menawan 3 puncak dunia G3 8000 2023. Menurut anak kelahiran Batu Kurau, Perak itu, kayuhan solo fat bike menjelajah semenanjung Malaysia selama 40 hari merupakan sesi pemanas badan pertamanya menjelang projek tersebut. 3 puncak ni yang saya tahulah, yang dah komplit 3 puncak setiap pendaki seluruh dunia, tak salah saya ada 18 orang saja. So kalau saya sukses, insya-Allah kita adalah satu-satu nama besar Malaysia duduk dalam senarai ke-19 dunia. Ketika ini, pihaknya sedang mengatur pertemuan dengan Kementerian Belia dan Sukan dan Kementerian Luar Negeri dalam mencari dana dan kelulusan ke luar negara. Tambahnya, selepas selesai projek berkenaan, dia terus merancang menawan 14 gunung tertinggi seluruh dunia. Pelumba skuad pelapis Terengganu, Zulfikri Zulkifli, mencipta kejutan apabila memenangi kejuaraan berbasikan lasak Kenjoh XCO 2.0 terbuka kebangsaan. Zulfikri yang juga pelumba skuad sukan Malaysia Sukma Terengganu membuktikan kehebatannya dengan mengalahkan pelumba-pelumba senior dan profesional di kejohanan tersebut. Pelumba berusia 22 tahun dari Dungun itu menjuarai kategori utama Champion of Champions dengan catatan masa 1 jam 1 minit 31 saat bagi jarak kayuhan berbukit sejauh 19.2 km. Dia yang beraksi buat pasukan Hellas Terengganu berjaya mengatasi bekas pelumba kebangsaan Muhammad Fauzan Ahmad Lutfi dari pasukan PDRM dengan jurang masa 3 minit 37 saat. Tempat ketiga menjadi milik pelumba elit tanah air Muaz Abdul Rahim dari pasukan DTCC DUDM. Kategori wanita terbuka pula yang menampilkan cabaran lasak sejauh 9.6 km turut mencuri perhatian dengan pemenang pingat gangsa kejuaraan XCO Benua Asia 2018 Nur Dina Safia meraih tempat pertama dengan catatan 40 minit 5 saat. Dia meninggalkan pelumba MSN Perak Nur Ashira Zainal Abidin di tempat kedua, manakala tempat ketiga menjadi milik pelumba Edina Nasuhar Zainal Abidin dari pasukan MSN Terengganu. Perlumbaan yang diiktiraf oleh Persekutuan Kebangsaan Berbasikan Malaysia ini berlangsung selama sehari di litar XCO Bukit Catak Dungun dan berjaya menarik penyertaan 171 pelumba profesional dari dalam serta luar negara. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Layari portal berita RTM di berita.rtm.gov.my untuk perkembangan berita terkini dan sahih. Saya Kamal Firman Shah Kamaluddin, yang itu Assalamualaikum dan salam hormat.